Makhluk yang pertama sekali yang menyangka dia lebih tahu daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah siapa? Iblis laknatullah. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu iblis untuk melakukan sajdah kepada Adam alaihissalam, apa kata iblis? Aku tidak akan melakukan sajdah kepadanya. Aku lebih bagus daripadanya. Kau mencipta aku dari api. Kau menciptakannya dari tanah liat. Memang tidak masuk akal lah bagi aku. Ini tak logik dan tak rasional bagi aku. Bahawa aku kena sujud kepada spesies yang lebih kerdil. Okey, kita ada dalam sejarah kita, kes pertama, seseorang yang memilih akalnya sendiri lebih daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu apa nasibnya terjadi akibat dari hal ini. Dan sesiapa sahaja yang mahu memilih akalnya sendiri dan berdegil untuk letakkannya lebih tinggi dari Al-Quran, oleh itu, dia mempunyai unsur iblis dalam dirinya. Terus terang bercakap, mempunyai unsur dan sifat iblis dalam dirinya. Di mana aku rasa aku lebih tahu, lebih pandai, lebih cerdik, lebih hebat, lebih bagus daripada Al-Quran. Ma'adallah. Okey, izinkan saya memberikan contoh cerita di Stockholm dan saya sendiri. Saya datang ke Stockholm untuk pertama kalinya. Saya tak kenal sesiapa pun dekat situ. Oleh itu, saya menjumpai seseorang Muslim time jalan-jalan. Saya tanya, "Ya akhi, bolehkah kamu beritahu saya di mana Syekh di Stockholm? Kat mana nak cari mufti di Stockholm? Di manakah ulama terbesar di Stockholm?" Jadi lelaki ni kata, "Jom, saya tahu. Jom kita pergi." Dia bawa saya pergi ke mufti. Dia akan berkata, "Ini mufti kami. Ini adalah ulama terhebat kami." Oleh itu, saya terus mengemukakan soalan kepada ulama. Ulama memberikan respons. Dan dia berkata, "Inilah yang perlu anda lakukan." Kemudian orang yang bawa saya ke situ tadi memberitahu saya, tidak. Kamu tak boleh dengar cakap mufti ni. Dia salah. Sebab aku bawa kamu pergi jumpa mufti. Oleh itu, aku mesti lebih berilmu daripada mufti. Jadi, sekarang anda perlu mendengarkan saya dan bukannya mufti. Okey, apakah semua contoh ini? Dalam kes ini, mufti adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan orang ini adalah akal manusia. Orang ini yang membawa kita kepada Al-Quran adalah akal kita. Setelah kita dibimbing ke Al-Quran, peranan akal tidak boleh menjadi lebih tinggi daripada peranan mufti, peranan Al-Quran. Anda dapat lihat tak contohnya di sini? Oleh itu, Ibn Taymiyah berkata, sekiranya ini berlaku kepada kamu, kamu akan mengatakan kepada orang itu, kamu telah bersaksi bahawa dia adalah ulama Stockholm. Jadi sekarang kamu telah memberikan sebuah keterangan. Jadi kamu tak mempunyai hak untuk tidak bersetuju kerana kamu telah memberikan sebuah keterangan bahawa ini adalah seorang syekh di kota ini. Dan kenyataannya bahawa kamu sendiri telah membawa saya ke syekh ini tidak menjadikan kamu seorang syekh. Okey, begitu juga dengan akal dan Al-Quran. Akal membawa anda ke Al-Quran. Dan sebaik sahaja anda mengetahui Al-Quran itu adalah benar, anda tidak boleh menggunakan akal untuk menolak terus Al-Quran. Akal memberitahu anda, sekiranya ini Al-Quran, saya mesti mempercayainya. Sekiranya ini yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan, saya mesti mempercayainya. Saya mungkin tidak faham semuanya, tapi saya mesti mempercayainya. Dan ini bukan hanya sebagai satu rasional, ia juga dituntut oleh Islam sendiri. Akal adalah sebuah fakulti, sebuah deria yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ia mempunyai had-hadnya, batasan-batasannya, dan ia mempunyai batasan alam di mana ia mampu beroperasi. Kalau kita menggunakannya dalam batasan dan had alamnya, ia sempurna, itu okey. Seperti mata kita. Kita menggunakan mata kita untuk melihat apa yang ada dekat dan di sekeliling kita, kan? Di siang hari yang terang, betul tak? Sangat hebat. Okey, sekarang cuba faham. Sekiranya seseorang cuba menggunakan matanya untuk melihat dalam serba kegelapan, apa akan berlaku? Dia akan memperbodohkan dirinya sendiri. Sekiranya seseorang cuba menggunakan matanya untuk melihat sejauh 5 batu, itu tidak akan berlaku, kan? Semestinya deria kita ada had-had dan batasan-batasan. Mudah difahami, kan? Jadi, akal juga mempunyai peranannya. Ia mempunyai tempat ia boleh beroperasi yang terhad.
Dan jika anda menggunakannya di dalam tempat itu, dan ya, dari itu anda akan dapat pergi meneroka sampai ke bulan dan kembali balik selamat. Masya Allah, tabarakallah. Tapi jika anda cuba mengekstrapolasi akal di luar tempatnya dan anda mula mencabar Al-Quran dan berkata, ini tak masuk akal. Ayah ini, astagfirullah, tak masuk akal. Hukum ini bukan untuk zaman moden. Hukum orang zaman-zaman dulu. Tidak ada adab. Ma'adallah. Okey, sekarang ini anda telah mengambil akal dan membawanya lebih jauh dari apa yang ia mampu buat. Anda sudah jadi seperti orang yang cuba melihat di bilik yang gelap gelita. Ia tidak akan berlaku. Ketahuilah bahawa untuk orang yang bukan Islam, tujuan akal adalah ia harus dibimbing kepada Islam. Dan untuk umat Islam pula, tujuan akal adalah untuk memahami Islam. Ayat yang ketiga di suratul Baqarah. Allazina yu'minuna bil ghaib. Kan, kamu sememangnya mempercayai apa yang tidak kelihatan. Beriman pada yang gaib. Al-Quran memberitahukan anda banyak perkara yang berada di luar bidang akal. Al-Quran tidak akan pernah dapat bertentangan dengan akal. Tetapi Al-Quran mungkin akan mengejutkan akal dengan ilmu yang terdapat di dalamnya. Al-Quran akan membawa ilmu yang akal tidak pernah akan dapat dengan sendirinya. Sebagai contoh, malaikat, syurga dan neraka. Secara ilmiah, dapatkah kita membuktikan bahawa malaikat wujud? Tidak, subhanallah. Okey, tak payah kita cerita pasal malaikat dulu. Cuba tengok jasad kita ni, badan kita ni. Bolehkah kita membuktikan bahawa badan kita sendiri mempunyai roh di dalamnya? Roh. Jiwa, bolehkah sains membuktikan bahawa kita mempunyai roh? Wallahi, anda boleh mencipta sebarang alat saintifik pun, apa saja pun, dan ia tidak akan dapat mengesan sama ada anda mempunyai roh atau tidak. Subhanallah. Jika kita tak dapat mengesan roh kita, adakah kita akan menggunakan sains untuk memperolehi segala jawapan dari sekeliling kita? Tidak. Sains mempunyai peranannya. Simpan je sains dalam peranannya. Jangan mengambilnya melebihi daripada peranannya. Dan kami menyimpulkan dengan menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menghadiahkan kita dan menciptakan akal untuk kita. Dan Dia Subhanahu Wa Taala juga telah mewahyukan kitab suci kita. Dan kedua-duanya dimaksudkan untuk digunakan secara harmoni. Kedua-duanya dimaksudkan untuk digunakan bersama sebagai satu kerjasama yang harmoni. Dan apabila kita menggunakan akal kita untuk mempercayai Al-Quran dan untuk memahami Al-Quran, maka kita telah menggunakannya secara harmoni. Dan kita akan mencapai kemuncak kemanusiaan kita. Tapi kalau kita cuba berusaha mendapatkan pertembungan untuk menimbulkan percanggahan, maka kita akan kehilangan akal kita. Dan kita juga akan kalah juga dalam kepercayaan kita dalam Al-Quran. Ma'adallah, subhanallah.